Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1079 dan antara paparan utama. Imej negara tercalar teruk akibat kleptokrasi. Rakyat dapat hadiah hutang 1MDB. Mengapa kita mesti tolak pemimpin korup? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keterangan bersumpah bekas pengurus kewangan Goldman Sachs, Tim Leissner yang terlibat dalam skandal One Malaysian Development Berhad, 1MDB di New York, baru-baru ini memberi imej buruk pada pihak berkuasa kewangan Malaysia. Menurut Anwar Ibrahim, perbicaraan salah laku rasuah di peringkat antarabangsa itu dan ketiadaan perubahan meyakinkan di pihak pentadbiran kewangan Malaysia telah menyulitkan usaha menarik pelaburan langsung asing ke negara ini. Dalam satu kenyataan menerusi video di Facebooknya, Anwar menyelar pembabitan Bank Negara Malaysia BNM dalam isu 1MDB. BNM telah beri jaminan prosedur yang ketat dipatuhi dan apa sahaja keterangan diperolehi mereka disampaikan ke badan penguatkuasa, ujarnya. Namun kata Anwar, beliau percaya kecuaian pemindahan berbilion dana dari Malaysia ke luar negara telah menghakis keyakinan terhadap institusi itu. Tuduhan dilemparkan ini memberi imej yang buruk kepada negara dan rakyat. Kita perlu BNM yang mengekalkan integriti yang kukuh. Tetapi keterangan Leissner di Amerika Syarikat menunjukkan suatu muslihat jaringan penipuan, jenayah, seks yang menyebabkan skandal 1MDB itu berterusan bertahun-tahun, katanya. Menurut Anwar, berdasarkan keterangan Leissner itu, menunjukkan bank pelaburan kumpulan Goldman Sachs turut terlibat dalam beberapa pelakuan yang mengejutkan. Sedangkan selama ini kerajaan Malaysia menyatakan mereka telah menyelesaikan isu korupsi itu dengan ganti rugi daripada firma kewangan antarabangsa tersebut sejak 2020. Saudara-saudari, keterangan Leissner ini menunjukkan bahawa Goldman Sachs, institusi kewangan antarabangsa terkenal itu juga terlibat dalam beberapa pelakuan yang mengejutkan. Dan selama ini kerajaan Malaysia termasuk Menteri Kewangan Tunku Zafrul dengan mendabik dada mengatakan bahawa mereka sudah dapat menyelesaikan dengan ganti rugi oleh Goldman Sachs sejak tahun 2020. Anwar mengimbas kembali mengenai isu 1MDB yang beliau bangkitkan pada 2010 tetapi setelah 12 tahun masih menghantui negara dan memberikan dampak ekonomi yang amat buruk. Katanya skandal 1MDB tersebut telah terlalu lama membelit sistem kewangan negara. Malah sejak pendedahan itu, ujar Anwar, pelbagai tindakan jahat telah dilakukan terhadapnya bagi menghalang beliau daripada terus mendedahkan skandal tersebut. Namun hari ini terbukti skandal tersebut semakin memburukkan nama Malaysia di mata dunia, katanya. Justru beliau berpendapat Malaysia mesti ada tekad yang lebih tegas untuk membersihkan negara ini dan pihak berkuasa mengambil tindakan tegas terhadap para perasuah yang berada di negara ini. Jadi keseluruhannya tokoh politik dan negara di dunia ini tak baca lain melainkan skandal rasuah jelek yang berlaku dalam negara kita. Itulah sebabnya mengapa kita merasakan perlu ada tindakan yang tegas, ada kesungguhan dan pimpinan yang wibawa yang menentang rasuah. Kerana orang-orang rasuah dan kelompok-kelompok kaya ini, dia punya kekuatan. Boleh mempengaruhi media, mempengaruhi parti politik, boleh mendukung kalangan yang lebih lunak dengan mereka dan tidak terhadap golongan yang punya keberanian dan tekad bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan negara dan membersihkan negara dari rasuah. Sebab itu, minggu depan insya-Allah saya akan mendesak Yang di-Pertua Dewan Rakyat
untuk memberi ruang kepada ahli-ahli parlimen bahas kes 1MDB dan yang terkait termasuk Bank Negara Malaysia, SPRM, polis. Tegasnya. Pada masa yang sama, Anwar turut kesal kerana mereka yang bercakap menentang rasuah juga turut sama melakukan perbuatan yang keji itu. Sehingga hari ini, kita masih tidak mendengar suara-suara pemimpin yang beberapa hari lepas mengecam kluster mahkamah. Takkan kalian masih tergamam dengan pendedahan kisah dalam kelambu 1MDB yang diceritakan oleh Leisner? Tentu ramai yang masih ingat apa kata pemimpin PAS selepas mendengar penjelasan oleh pengurusan tertinggi 1MDB termasuk Ketua Pegawai Eksekutifnya Arukanda Kandasamy pada Ogos 2017. PAS menyatakan rasa puas hati dengan pelan rasionalisasi dilakukan syarikat terbabit berhubung isu pembayaran hutang yang ditanggung agensi milik kerajaan itu. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man bagaimanapun berkata, partinya berharap isu seumpama itu perlu dipantau Parlimen. Pihak Kementerian Kewangan, Pihak Menteri perlu melaporkan kepada Parlimen supaya ahli-ahli Parlimen kita dapat mengikuti setiap perkembangan supaya tidak timbul masalah baru. Katanya, turut hadir dalam delegasi PAS bertemu Arukanda itu ialah Naib Presiden PAS, Datuk Idris Ahmad dan Setiausaha Agong Parti itu, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Ketika itu, PAS juga mencadangkan siasatan diraja RCI diwujudkan bagi merungkai isu berhubung isu 1MDB. Kini setelah menjadi kerajaan bersama dengan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, tidak kedengaran pula parti itu membangkitkan tentang RCI untuk 1MDB dan SRC International. Sebaliknya, PAS begitu teruja dengan RCI untuk tabung haji, kononnya untuk mengembalikan kegemilangan institusi Islam tersebut. Malah pemuda PAS Terengganu Muhammad Harun Esa mendakwa nama baik tabung haji agak tercalar dengan masuk campur tangan gaib yang berjaya mengurangkan aset yang dimilikinya. Ini dibuktikan dengan kadar peratusan komisen yang semakin kurang setiap tahun, ujarnya dalam satu kenyataan dipetik Harakah Daily. Seperti biasa, pemimpin PAS ini tidak berani menyebut nama pemilik tangan gaib tersebut. Agaknya takut kena saman. Namun, dalam kes skandal 1MDB, pemimpin PAS hanya krik-krik umpama tikus jatuh ke dalam kepok beras. Kita tunggu mesyuarat di Parlimen pada Mac ini sama ada PAS akan menyokong usul Pakatan Harapan agar kes 1MDB dibahaskan. Tidak hairan jika bekas Peguam Negara Amerika Syarikat Jeff Sessions menggelarkan Malaysia sebagai kerajaan kleptokrasi. Itulah kotoran kepada imej Malaysia yang cuba dibersihkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dahulu sebelum ia dijatuhkan oleh gerombolan yang turut didukung oleh kleptokrat. Ahli Parlimen Lembah Pantai Ahmad Fahmi Fazil mendesak sebuah rumah di London yang dihadiahkan oleh bekas pegawai bank Goldman Sachs Group Incorporated Tim Leisner pada bekas kekasihnya Datuk Rohana Rozhan hendaklah disita. Ini berdasarkan kenyataan bersumpah Tim Leisner di Mahkamah Persekutuan Amerika Syarikat. Beliau menggunakan 41.8 juta ringgit wang One Malaysian Development Berhad 1MDB untuk membeli rumah tersebut sebagai hadiah bagi menutup mulut bekas kekasihnya itu yang kononnya memeras ugutnya, lapor The Bloomberg. Pengakuan Leisner ini perlu disiasat segera oleh Polis Diraja Malaysia dan Peguam Negara serta Kerajaan Malaysia perlu mengambil tindakan undang-undang termasuk dengan menyita rumah tersebut atau menyaman pemilik rumah tersebut, katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, jika benar dana 1MDB telah disalahguna untuk membeli rumah buat Rohana, maka rumah atau wang tersebut wajib dikembalikan kepada rakyat. Setakat pertengahan 2021, 1MDB telah menghadiahkan rakyat Malaysia dengan hutang berjumlah 32 bilion ringgit. Tidak boleh dinafikan lagi bahawa 1MDB adalah antara hasil terbesar kestabilan lebih 6 dekad pemerintahan yang hanya memakmurkan kelompok, kroni dan kekasih tertentu dan bukannya rakyat secara keseluruhannya, sindirnya. Dalam perkembangan yang berkaitan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dipercayai sudah mengambil keterangan Rohana yang pernah memegang jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Astro Malaysia. Menurut utusan Malaysia, satu sumber memberitahu bahawa siasatan telah pun dijalankan SPRM berikutan pendedahan Tim Leisner tersebut.
Sumber berkata siasatan itu akan dilakukan SPRM mengikut Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan (AMLA) 2001. Terdahulu, perbicaraan kes 1MDB di New York itu menjadi sensasi selepas Leisner memberi keterangan tentang hubungannya dengan Rohana yang berlanjutan sejak 2003 hingga 2013. Leisner mengaku membelikan kekasihnya itu rumah tersebut pada 2013 lepas Rohana mengancam mendedahkan penglibatannya dalam 1MDB menurut Bloomberg. Beliau menjelaskan bahawa hubungannya dengan Rohana telah dibincangkan dengan majikannya ketika itu iaitu bekas Ketua Asia Richard Ginott. Ia adalah isu sensitif kerana Goldman menjalankan perniagaan dengan Astro, kata Leisner. Richard yang kini menjalankan perniagaan antarabangsa sebuah bank memberitahunya supaya berhati-hati dengan hubungan dengan klien, ujar bekas pegawai bank itu dalam keterangannya. Leisner mengaku bersalah pada 2018 kerana terlibat dalam pelanggaran Undang-Undang Anti Rasuah Amerika Syarikat dan konspirasi pengubahan wang serta didenda RM183.08 juta. Kasihan kepada Makcik Kiah, penjual pisang goreng atau Pak Mat, nelayan yang hidup kais pagi, makan pagi, kais petang belum tentu cukup untuk belanja anak-anak yang bersekolah. Mereka membanting tulang 4 kerat setiap hari demi kelangsungan hidup, sementara gerombolan elit hidup mewah dengan menjarah dana milik rakyat. Menurut Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, berkata kerajaan telah membayar balik RM13.3 bilion hutang 1MDB. Pada 31 Disember 2021, hutang terkumpul 1MDB yang terdiri daripada prinsipal dan kupon, keuntungan untuk bond dan sukuk adalah berjumlah RM38.81 bilion. Walau bagaimanapun, baki semasa akaun amanah adalah mencukupi untuk membayar jumlah prinsipal bond untuk 2022 sahaja. Apabila semua dana akaun amanah telah digunakan, kerajaan akan terus menanggung obligasi untuk membayar baki hutang 1MDB yang penerbitannya disokong oleh jaminan dan surat sokongan kerajaan, katanya dalam satu kenyataan pada 13 Januari lalu. Hutang 1MDB dijangka hanya dapat dilansaikan pada tahun 2039. Itulah derita rakyat akibat pasrah dengan hadiah hutang 1MDB. Setelah lebih 6 dekad diperintah gerombolan kleptokrat yang hanya memakmurkan kelompok, kroni dan kekasih dan bukannya rakyat secara keseluruhannya, memetik sindiran pengarah komunikasi Pakatan Harapan itu. Hanya rakyat yang boleh menghalang mereka daripada meneruskan kebatilan ini. Jika rakyat masih terkesima dengan gerombolan elit ini dan tidak berubah, tahun 2039 nanti Malaysia akan jauh ditinggalkan oleh negara-negara lain. Negara yang sekarang lebih miskin berbanding Malaysia termasuk Bangladesh akan mendahului kita. Tak guna lagi menyanyi lagu Anak Kecil Main Api. Ini kerana kalian rugi akibat terbakar oleh 1MDB, angkara pemimpin sendiri. Sejak rampasan kuasa melalui langkah Sheraton pada Februari 2020, negara mengalami ketidakstabilan politik hingga kini. Menurut Presiden Amanah Muhammad Sabu, peralihan kuasa telah membawa kesan kepada banyak pihak sehingga berdepan kesukaran hidup hari ini. Bila berlaku perubahan tanpa mengikut mandat rakyat, apa berlaku? Pelabur tidak yakin. Siapa lagi yang berani datang melabur besar-besaran di Malaysia? Anak muda susah mulakan kehidupan. Nak pulihkan kerosakan ini ambil masa 10 hingga 15 tahun. Beliau berkata demikian semasa majlis pelancaran Bilik Operasi Utama Dewan Undangan Negeri Mahkota di Johor baru-baru ini. Menurut beliau, wakil rakyat tidak menghadapi masalah kerana elang dan gaji setiap bulan masih diterima. Sebaliknya yang berdepan masalah adalah rakyat. Beliau turut mengkritik Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang gagal mengambil tindakan terhadap menteri dan timbalan menteri yang tidak melaksanakan tugas dengan baik walaupun rakyat heboh memperkatakannya. Kata Muhammad, sebarang tindakan terhadap menteri dan timbalan menteri boleh menyebabkan Perdana Menteri kehilangan kuasa pada bila-bila masa. Jangan fikir main-main soal tukar pemerintahan tidak mengikut cara pilihan raya. Ada seorang timbalan menteri dari Johor berada di luar negara semasa rakyat kesusahan. Perdana Menteri tak berani pun nak cakap apa, katanya. Muhammad dipercayai merujuk pada Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Santara Kumar yang juga ahli Parlimen Segamat yang bercuti selama 55 hari di New Zealand tatkala rakyat sedang dikurung dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP demi menghalang penularan pandemik COVID-19. Kata Santara yang melompat daripada keadilan ke Bersatu, cuti beliau telah diluluskan oleh Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang ketika itu
Pembantu Perdana Menteri tebuk atap 1.0. Menurut Muhammad yang juga ahli Parlimen Kota Raja, kerosakan demokrasi yang dilakukan Gabungan Barisan Nasional, Perikatan Nasional telah menyebabkan Malaysia dinilai dengan buruk oleh banyak badan kajian dunia dan negara sendiri. Apa yang dibangkitkan oleh Muhammad merupakan fakta yang tidak boleh dinafikan. Sebagaimana ketidakstabilan politik itu berpunca daripada langkah Sheraton, maka ketidakstabilan ekonomi adalah susulan daripada ketidakstabilan politik itu. Berdasarkan kepada United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, pelaburan langsung asing FDI ke Malaysia pada 2020 mengalami pengucupan sebanyak 68% berbanding pengucupan purata rantau ASEAN 31% dan global 42%. Fitch Rating menurunkan penarafan kewangan untuk Malaysia dari A- kepada BBB+ yang secara tidak langsung menyebabkan lonjakan terhadap hutang negara. Malaysia adalah negara paling teruk daripada kadar pertumbuhan ekonomi tahun ke tahun bagi suku 3 2021 antara semua negara jiran. Peratusan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Disember 2021 meningkat 3.3%, Singapura meningkat 7.1%, Filipina meningkat 7.7%, Thailand naik 1%, tetapi Malaysia merosot sehingga negatif 4.5%. Akibat pelaksanaan PKP, kerajaan yang tiada hala tuju, 37,415 usahawan kecil dan PKS gulung tikar, 155,000 orang dibuang kerja. Kadar pengangguran pada 31 Disember 2019 ialah 3.2%, telah meningkat sehingga 4.9% pada 2020 dan 4.8% pada 2021. Apa kaitannya dengan pemimpin korup yang mengamalkan rasuah? Ingat lagi tak istilah scheme of things yang dikatakan disebut oleh Mahyadin dan tidak pernah dinafikannya? Scheme of things itu merupakan imbalan bagi menarik sokongan kepada kerajaan tebuk atap ketika itu dan disambung oleh kerajaan keluarga 69. Bukannya kerajaan tidak pernah ditegur oleh para agamawan. Teks khutbah Jumaat oleh JAIS pada Jumaat 7 Januari lalu antaranya menegur individu berjawatan dan berpangkat dalam kerajaan yang menggunakannya untuk mengaut keuntungan. Sebahagian orang menggunakan pangkat dan jabatannya untuk mengaut keuntungan kebendaan, misalnya dengan mensyaratkan imbalan dalam pelantikan pangkat seseorang atau dalam memindahkan pegawai dari satu daerah ke daerah lain dan yang seumpamanya. Menerima imbalan itu hukumnya adalah haram, kata teks khutbah itu. Mereka yang diamanahkan dengan jawatan, tugas dan tanggungjawab perlu meningkatkan iman dan takwa dan meningkatkan usaha pendidikan menyemai rasa jijik terhadap amalan korup. Apabila pemimpin korup, mereka tiada integriti dan akan memberi tumpuan lebih kepada meningkatkan pendapatan sendiri walaupun haram. Akibatnya, ia merugikan orang miskin kerana pemimpin yang tiada integriti menjadikan undang-undang dan peraturan sudah tidak berguna lagi. Menolak pemimpin korup adalah selari dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saidina Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu an meletakkan asas integriti iaitu menolak korup kukuh pemerintahan Khulafa Al-Rashidin dengan berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku dilantik menjadi pemimpin kamu. Bukanlah aku yang terbaik dalam kalangan kamu. Jika aku berbuat baik, bantulah aku. Jika aku berbuat salah, betulkanlah aku. Jujur itu adalah amanah. Bohong itu adalah khianat. Taatlah aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika aku derhaka terhadap Allah dan Rasulnya, maka tiada ketaatan untukku. Wallahu alam." Rakyat bersama pengundi Johor yang bangkit tolak korupsi. Ini kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Adanayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.